أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah yang dimuliakan Tuan Timbalan Nazir, Barisan Imam, Barisan Bilal, Barisan Siak, AJK dan pegawai Masjid Qaryah di Chenghulu, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah untuk memberkati lagi majlis kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru-guru kita, ahli keluarga kita dan untuk seluruh umat Islam insya-Allah. Ila hadratin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abai wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين وخصوصا لصاحب هذا المجلس الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Yang pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dalam banyak-banyak hamba Allah taala pilih kita semua untuk duduk dan hadir dalam majlis yang mulia, iaitu majlis tahsin tilawah al-Quran, yang mana Nabi kata apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kamu ialah mereka yang belajar al-Quran dan mengajarkannya. Dan Nabi kata apa? Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Dan Nabi kata apa? Tidaklah berkumpul sesuatu kaum di rumah-rumah Allah dan mereka itu saling membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan diturunkan kepada mereka ketenangan, mereka diliputi dengan rahmat dan para malaikat bersama dengan mereka, dan nama mereka itu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis para malaikatnya. Dan pada malam ini ada bonus untuk kita semua, yang mana telah masuknya satu bulan yang mulia, iaitu salah satu bulan haram, iaitu bulan Rajab, yang mana Nabi kata apa? Daripada Abu Bakar berkata bahawa Nabi SAW bersabda, zaman masa terus berjalan dari sejak awal penciptaan langit dan bumi
Satu tahun ada 12 bulan, antaranya ada 4 bulan haram, iaitu bulan yang mulia, bulan yang suci. 3 bulan berturut-turut, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, serta Rajab yang berada di antara Jamadil Akhir dan Sya'ban. Yang mana ketika pada zaman jahiliah lagi pun, orang Arab seperti yang kita tahu, pada zaman jahiliah tidak ada akhlak yang lebih buruk daripada Arab zaman jahiliah. Walaupun begitu, mereka tetap memuliakan bulan 4 bulan haram, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram dan bulan Rajab. 4 bulan ni dikategorikan sebagai bulan yang mulia. Yang mana pada zaman Arab jahiliah pun mereka memuliakan bulan ini, mereka tak melakukan peperangan dalam bulan tersebut. Dan apabila datang Islam, maka Islam bersama tetap memuliakan 4 bulan yang sama juga. Dan apa kelebihan bulan 4 bulan ini berbanding dengan bulan-bulan yang lain? Maka ulama beritahu, apa sahaja amalan yang kita lakukan pada bulan haram, 4 bulan yang mulia ini, maka pahalanya tak sama dengan bulan-bulan yang lain. Jadi tak kira lah apa sahaja amalan yang kita buat dalam bulan haram, kita nak mengaji, baca Al-Quran ke, nak berzikir ke, nak salawat ke, nak berpuasa ke, bersedekah, pahalanya tak sama dengan bulan-bulan yang bukan haram, berbeza. Okey. Dan ada dikatakan juga bukan pahala sahaja yang berganda. Kalau kita buat kejahatan pun akan digandakan juga. Jadi sebab itu pada bulan haram ni kita berjaga-jaga, kita betulkan niat kita, bersangka baik dengan orang, dan kita perbanyakkan amalan-amalan kita. Jadi contoh pada malam ini kita baca Al-Quran. Pahala kita baca Al-Quran tak sama dengan pahala dalam bulan-bulan yang lain. Itu beruntunglah. Sebab itu pada zaman Nabi dulu, zaman sahabat dulu, apabilanya 6 bulan nak masuk Ramadan, mereka bersiap-siap. Mereka apabila nak masuk Ramadan, mereka telah persiapkan diri mereka 6 bulan awal. Perbanyakkan amalan puasa, sedekah dan sebagainya. Kemudian masuk bulan Rajab, maka Nabi SAW telah membaca doa apa? Semua digalakkan membaca Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maksudnya, ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami, pertemukan kami di bulan Ramadan. Jadi beruntunglah bagi mereka yang Allah Ta'ala pilih untuk melakukan segala amal dalam bulan-bulan yang haram. Dan kata Imam Syafi'i, ada 5 waktu yang dimustajabkan doa. Antaranya pada malam 1 Rajab. Jadi kebetulan masuk maghrib tadi dan masuk malam Rajab. Jadi kita semua digalakkan untuk perbanyakkan amalan dan berdoa, insya-Allah. Pada malam ini juga dikira sebagai waktu doa yang mustajab. Okey. Dan insya-Allah pada malam ini kita sambung bacaan kita pada muka surat yang 379, insya-Allah. Muka surat 739. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'. Cantik, kita ulang sekali. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'. Cantik. Dan lebih kemas kalau jaga beberapa tempat. Yang pertama, masa kita sebut ini wajadtum imra'atan tamliku, tanwin bertemu dengan huruf ta. Jadi kita ringkaskan, seperti yang kita tahu, dengung kat sini adalah kategori dengung nipis.
Dan seperti yang kita tahu, makhraj huruf ta dekat mana? Cuba sebut at. Masa kita sebut at, hujung lidah kita berada di belakang gigi atas, betul? Itu makhraj huruf ta yang asal, betul? Tetapi untuk dengung ikhfa hakiki, dengung huruf ta, lidah kita tak boleh letak dekat belakang gigi. Kenapa? Nanti akan bunyi dengung nun yang jelas. Contohnya ra'atan tam. Jadi kalau saya sebut wajadtum ra'atan, nanti akan dengar bunyi nun yang jelas. Sedangkan ikhfa hakiki, bunyi nun mesti bunyi samar-samar. Jadi untuk dengar huruf ta, masa kita sebut ra'atan, lidah kita letak tengah-tengah. Jangan bagi kena langit-langit. Kita kena dekat tengah-tengah. Supaya apa? Supaya dia bunyi sipi-sipi. Try ya. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum. Cuba try. Inni wajadtum ra'atan. Cantik. Seterusnya, masa kita berhenti dekat wa utiyat min kulli syai'. Saya nak tanya, masa kita berhenti dekat syai' tadi, syai' dekat situ berapa harakat? 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5 ke, 6? Jawapannya boleh 2, 4 atau 6. Siapa ingat apa nama hukum dekat sini? Mad asli ke mad alif dia sukun? Jawapannya betul, maklin maklin. Okey. Dekat sini kita boleh buat 2, 4 atau 6 harakat. Tetapi dekat sini ada hukum tambahan. Mana-mana perkataan yang kita wakaf pada huruf hamzah dan sebelum dia ada huruf mad, maka kena buat nabar. Nabar tu apa? Sedikit tekan. Contohnya, kalau kita baca min kulli syai', kurang cantik. Kita nak hamzah yang terakhir, kita tekan sedikit. Yang betul, wa utiyat min kulli syai'. Cuba try. Kena ada i sikit. Syai'. Baru hamzah kita jelas dengan cantik. Terus, wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Cantik. Okey. Masa kita sebut arsyun, ar dekat sini ra tebal atau ra nipis? Ar dekat sini ra tebal ke ra nipis? Jawapannya ra tebal. Macam mana kaedah ra tebal? Masa kita sebut ar tu, jangan muncul, jangan au. Bila kita muncul terlebih tebal. Biasa ar, mulut kita biasa, cuma lidah kita yang sedikit ke belakang. Contoh, walaha 'arsyun 'azim. Dan seperti yang kita tahu, macam mana makhraj huruf va, lidah mesti keluar dekat tepi ya. Va, tidak sebut va. Ingat, lidah sahaja yang ke tepi. Kepala dengan bibir jangan pandai-pandai ke tepi. Tak nak punya va. Tak nak azim. Tahan kepala kita ya, jangan bagi bergerak. Jadi wala 'arsyun 'azim. Cantik. Terus, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Cantik. Kita ulang sekali. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Cantik. Dan kita lebih kemas kalau jaga beberapa tempat. Pertama, masa kita sebut wajadtuha, ha tak nak bunyi ha, nak nipis ha. Wajadtuha. Yang kedua, hawa sama wa qaumaha. Mim tak nak, mim dengan ha tak nak terpengaruh dengan qaf. Tak nak bunyi wa qaumaha. Kita nak wa qaumaha. Cantik. Yang terakhir, masa kita sebut min dunillah,
Ingat tak macam mana makhraj huruf dal? Try sebut ad. Ad. Masa kita sebut ad, cuba kita feeling hujung lidah kita dekat mana? Langit-langit ke belakang gigi? Langit-langit kan? Ad. Okay, cuba sebut ad huruf dal, ad dengan ad huruf ta. Hujung lidah kita tu posisi contact point dia sama ke lain? Ad huruf dal dengan ad huruf ta sama ke lain? Lain kan? Huruf dal dengan huruf ta sama ke lain? Siapa sebut huruf dal, kontak penghujung lidah dia lain dengan huruf ta, berarti bacaan dia bersalah. Makhraj huruf dal sejibik macam makhraj huruf ta, iaitu hujung lidah kita berada di belakang gigi atas. Pernah dengar tak Arab sebut huruf dal? Dia sebut da, budak, budu. Jadi kat sini kita nak masa sebut du tu lidah kita belakang gigi atas. Min dunillah. Macam kita baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh? Sambung. Kita ulang sekali. Wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Terus wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Cantik. Kita ulang sekali. Wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Cantik. Dan akan lebih kemas kalau jaga beberapa tempat. Pertama, masa kita sebut wa zayyana, setiap kali dalam Quran kita nampak ya ataupun waw yang bersabdu mesti ada sedikit tekanan, tapi jangan sampai putus suara. Yang cantik wa zayyana, cuba try. Cantik. Kita tekan tapi suara tak putus. Yang kedua, masa kita sebut a'malahum, ingat tak macam mana makhraj huruf ain? Sifat dia ada sifat nama dia tawasud. Contoh, kita jangan sebut dia kena hidup. Okey, cuba dengar. Mana yang saya baca betul? Pertama saya baca a'malahum. Saya ulang. Pertama saya baca a'malahum. Pertama. Kedua saya baca a'malahum. Mana yang betul? Pertama ke yang kedua? Pertama ke yang kedua? Jawapan yang betul adalah yang ketiga. Dua-dua tadi salah. Dengar. Kenapa pertama salah? Sebab saya sebut ain saya putus. Saya baca a'malahum. Kenapa kedua salah sedangkan saya dah buat hidup? Kedua salah sebab ain saya kurang dalam. Saya sebut tadi dekat permukaan saya. Contoh yang kedua tadi saya baca a'malahum. Yang cantik kita sebut ain dalam sedikit tapi suara tak putus. Yang betul a'malahum. Cuba try. Macam kita perhatikan dekat surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh? Okay, terus. Yang terakhir, masa kita sebut fahum la yahtadun, huruf ha pun sama, jangan bunyi la yah, tak nak bunyi putus, nak bunyi dengan hidup sedikit. Fahum la yahtadun. Cantik. Terus kita cepat sikit. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard.
Cantik, kita ulang sekali. Alla yasjudu lillahilladzi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard. Alla yasjudu lillahilladzi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard. Cantik dah. Okay, lebih kemas kalau jaga beberapa tempat. Yang pertama, masa kita sebut Allah yasjudu, angin sin dekat sini kena lama sikit, kurang cantik kalau sekadar Allah yasjudu, bagi lama sikit yasjudu. Begitu juga dengan yukhrijun, kha pun sama, kha dekat sini ada angin dan suara kena hidup. Jadi jangan baca allazi yukhrijun, kita tak nak baca dengan suara terputus. Masa sebut yukh tu masuk sikit-sikit, try ya. Allazi yukhriju, cuba try. Ini kha yang cantik. Seterusnya masa kita sebut khaba, kat sini jangan sebut khab. Macam mana cara sebut qalah yang lembut? Tak perlu sebut khab dengan slow motion, khaba. Ba tu masa kita sebut gigi kena rapat. Ba tak nak bunyi. Kalau gigi tak rapat nanti ba akan terikut tebal. Contoh lembut, yukhrijul khaba afis. Boleh kita terus sekali. Alla yasjudu lillahilladzi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard. Alla yasjudu lillahilladzi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard. Cantik terus. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Cantik. Okey, sekarang cuba dengar. Saya baca ni ada salah ataupun tak ada. Sekarang latihan mendengar. Dengar saya baca. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Ada salah ke tak ada? Salah dekat mana? Salah dekat, saya ulang lah sekali. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Ada salah ke tak ada? Salah dekat mana? Tuh. Kenapa? Sebab suara saya terputus. Huruf kha tak boleh baca tuh, kena baca hidup. Ma tukhfu. Nampak tak? Okey, siapa ingat ada berapa huruf yang kena putuskan suara? Kalau baris mati atau sabdu? Ada 5 ke 6? Siapa ingat? 8 Apa huruf tersebut? Ajidu, qatin, bakat. 8 huruf ni sahaja. Selain 8 huruf ni jangan pandai-pandai kita putuskan suara. Sambung terus. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Cantik. Kenapa tak ada tanda macam mihrab kat situ kan? Siapa tahu tu maksud dia apa? Maksudnya ayat yang kena sujud tilawah. Nama asalnya sujud tilawah. Kenapa nama sujud sejadah? Sebab biasa kita buat sujud tilawah ni bila? Setiap kali kita baca surah sejadah. Okay, dalam Al-Quran sebab tahu ada berapa tempat yang kena sujud tilawah? Semua sekali ada 15. Tetapi dalam mazhab kita ada 14 saja. Satu tempat kita tak disunatkan untuk sujud, iaitu dekat surah Sad. Biasa ayat sujud semua digunakan perkataan yasjudu atau sajadah. Maksudnya ada perkataan sujud. Cuma dekat surah Sad tu diguna perkataan rukuk. Walaupun perkataan dia rukuk tapi bermaksud sujud. Dekat situ saja yang kita mazhab Syafi'i tak disunatkan sujud. Tempat lain semua kita sujud. Okey. Bila sampai ayat sini kita sangat-sangat disunatkan untuk sujud tilawah. Bacaan dia apa? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Seandainya kalau kita tak sempat macam kita kan, kita tengah kelas, mungkin kita tak ada tempat takut
kita tak sempat untuk sujud tilawah, kita gantikan dengan apa? Tasbih sebanyak 4 kali. Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okay, ada dikatakan tasbih ni boleh ganti dua amalan. Contoh kalau kita tak sempat sujud tilawah, kita baca subhanallah walhamdulillah 4 kali. Atau kalau kita datang dalam majlis ke, ada tengah buat majlis, kita tak sempat nak, atau kita datang tu orang dah tengah qomat, kita tak sempat nak solat sunat tahiyatul masjid, kita boleh ganti juga dengan tasbih tadi sebanyak 4 kali. Jom kita baca 4 kali ya. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Kita sambung ya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qala sananzuru asadaqata am kunta minal kadhibin. Cantik. Kita ulang sekali. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Cantik. Dan bacaan terakhir lebih kemas kalau jaga beberapa tempat. Yang pertama, masa kita sebut sananzuru, kat sini kita nampak nun mati bertemu dengan huruf va. Siapa tahu dengung kat sini kategori dengung tebal atau nipis? Dengung tebal ke nipis? Jawapannya dengung ni tebal. Siapa ingat ada berapa huruf yang kena dengung tebal? Ada 4 ke 6? 5. Apa huruf tersebut? Baju daqa. Huruf yang kena tebal ada 5, iaitu sad, dad, ta, za, qaf. Dekat sini jumpa huruf va. Jadi jangan baca sananzuru itu dengan nipis. Bayangkan nak sebut huruf va, kita dah tahu makhraj huruf va dekat mana, lidah keluar dekat tepi, betul? Sekarang ni pada saat kita sebut nan, masa kita sebut nan tu lidah kita bayangkan nak sebut, dah standby nak sebut huruf va. Contoh qala sananzuru, cuba try. Cantik. Faham tak? Bila kita letak lidah kita kat tepi tu, automatik huruf za jadi dengung tebal dengan cantik. Yang kedua, masa kita sebut asadaqata, kat sini ada qalqalah huruf qaf, betul? Macam mana cara kita nak lembutkan qalqalah huruf qaf? Okey. Huruf qalqalah ada 5, betul? Baju daqata. Untuk huruf ba, jim dengan dal, qalqalah ada senang. Ba, jim dengan dal, masa kita nak bunyikan qalqalah, mana-mana qalqalah 3 huruf tadi, kita rapatkan gigi. Ba jadi be, jim jadi je, dal, huruf dal jadi de. Tetapi huruf qaf, huruf yang tebal, huruf qaf dengan sad, kita huruf qaf dengan apa? Qaf dengan ta. Jadi huruf qaf tak boleh bunyi ke, tak boleh, sebab dia huruf yang tebal. Jadi cara nak bunyikan qalqalah huruf qaf kan, cuba haji-haji semua ikut saya sebut huruf qaf dari atas. Qa. Mulut buka qa. Bunyi qalqalah dia, kita sebut qaf yang sama tapi mulut tak buka. Itu bunyi separuh. Kita nak bunyi. Jadi asadaqa. Nah, dan nipis asadaqata. Qa tu kita sebut qa tapi mulut tak buka. Asadaqata. Jangan sebut ke, tak nak sebut ke. Macam kita baca ni, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nampak tak? Jadi kat sini sama asadaqta. Cantik. Kita sebut qa tu mulut tak berapa buka. Okey, kita sambung masa dia. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Cantik, sambung. Idhhab bikitabi hadza fa'alqih ilaihim. Idhhab bikitabi hadza fa'alqih ilaihim. Okey, tengok dekat idhhab. Hab dekat sini qalqalah sugra ke kubra ke akbar?
Idhab. Kau kalau sugra ke kubra ke akbar? Jawapannya qal-qalah tak ada Kat sini tak ada qal-qalah. Sebab apa? Sebab berlaku idgham. Idgham mislain bi ghairi gunnah. Ba masuk ba bertemu dengan ba. Jadi kat sini jangan pandang-pandang idhab bi kita. Kat sini tak ada qal-qalah. Okey, terus sambung. Fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Cantik. Okey, kat sini sama juga fanzur. Dengar macam tadi Masa kita sebut fan tu, bayangkan nak sebut huruf fa, lidah keluar kat tepi. Fanzur. Dan ra kat sini tebal. Fanzur ra tebal, yarji'un pun ra tebal. Dua-dua masa kita sebut ra tu, lidah kita ke belakang. Fanzur madza yarji'un. Fanzur madza yarji'un. Cantik. Terus. Qalat ya ayyuhal mala'u. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Qalat ya cantik. Okey, masa kita sebut ulqiya, masa kita ul tu jangan maintain muncung mulut, jangan maintain ul. Nanti lam jadi berat. Buka sikit. Ulqiya. Dan masa sebut huruf qaf kita senyum qiya. Dan yang seterusnya masa kita sebut kitabun karim, tengok mulut saya. Masa kita sebut bun tu kita senyum supaya dengung huruf kaf jadi ni, tengok mulut saya. Kitabun karim. Cuba try. Ya, betul. Cantik. Terus innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Okay, tengok dekat bismillahir, bunyi hir dengan bunyi nir. Hir dekat situ hukum dia ra tebal atau ra nipis. Bunyi hir bunyi hir dengan bunyi nir. Dekat situ hukum dia ra tebal atau ra nipis. Bukan bunyi roh, nak bunyi hir tu. Bunyi hir dengan bunyi nir. Hukum dia ra tebal atau ra nipis. Tebal ke nipis? Jawapannya ra tebal. Kat sini ra tebal. Kenapa ra tebal? Sebab huruf dua-dua huruf ra tu pada atas. Ingat kaedah ada step pertama nak kenal huruf ra tebal atau nipis. Pertama kita tengok huruf ra. Kalau ra tu pada atas atau pada depan, selama-lamanya tebal. Bila hukum dia tebal, mana-mana huruf yang masuk dekat huruf ra tersebut kena ikut hukum tebal. Jadi kat sini masa kita sebut hir tu kena ra. Jangan macam hir. Masa sebut hir tu lidah ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Okay, sekarang mungkin ada orang tanya soalan. Dalam Al-Quran ada berapa ada berapa ayat bismillahirrahmanirrahim? Ada berapa tulisan bismillahirrahmanirrahim? Dalam Al-Quran kita ada berapa? 113. Jawapan ada 114 lah. Surah At-Taubah tak ada bismillah, tetapi surah An-Naml ni 2 kali bismillah. Jadi sama. Okey. Kita terus. Alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin. Alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin.
Cantik. Okey, sekarang cuba dengar saya baca ada salah ke tak ada? Fokus. Alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin. Ada salah ke tak ada? Salah dekat mana? Wa. Kenapa? Hamzah tadi saya baca wa. Yang betul kena putus waktu ni. Dia tak boleh panjang sekali. Ni bacaan yang betul. Alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin. Cantik. Okey, kita speed sikit. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'ah. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'ah. Cantik. Okey, pasal masa kita suruh mala'u, tu jangan panjang, jangan baca mala'u tu pendek. Okey, tu bukan huruf waw, itu huruf hamzah yang berbentuk rumah waw. Okey, terus. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Terus qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaik. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaik. Terus fanzuri madza ta'murin. Terus qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzah. Qalat innal وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ فناظرة بما يرجع المرسلون. Sadaqallahu alaihi wasallam. Mari kita dengan tasbih kafarah sunnah subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والله منكم.